Tukar 2020. Start financial period bila? 2020. 1 Julai. 1 Julai. Betul. Okay. Macam mana awak tahu 1 Julai? Saya tengok soalan. Okay, tengok soalan. Okay, 01, 07, 2020. Ini 01, 07, 2020. Okay, dah. So, period dia start 1 Julai, dia punya conversion date pun start 1 Julai. Okay, settle. Lepas tu tekan okay. Betul tak? Betul, madam. Okay. Sekejap, saya nak pergi balik dekat log on tadi tu. Saya nak tengok dekat saya punya ni. Okay. Tu, nampak tak? Ni, kan? Macam mana kita nak tukar remark ni? Remark ni kan dia cakap remark candidates IC. So, awak kena tukar remarks tu. So, macam mana kita nak ni? Edit balik. Macam mana nak edit? Tak boleh edit pun. Edit. Macam mana nak edit? Kena delete baru. Kena delete baru. Boleh delete baru? Delete lepas tu create baru? Rasanya macam tu je lah. Itu madam kata ni. So kena tengok betul-betul sebab kenapa saya ni saya nak tunjuk contoh awak masa jadi masa exam tu ada benda yang jadi macam tu. So bila macam ni dia dah gelabah. Contoh dia dah pergi dekat maintain account, tiba-tiba baru dia perasan dekat masa create database tu remark tu kena masuk candidate IC. So saya nak sekarang awak delete balik, lepas tu masuk remark candidate IC. Create balik view database, lepas tu create yang baru masuk IC. Remark tu masuk IC. Boleh? Boleh, madam. Sebelum kita tak pergi jauh ni awak boleh buat. Okay. So, check. Make sure jangan gelojoh, jangan gelabah. Tapi dalam masa yang sama jangan terlalu ambil sangat masa. Tengok satu-satu benda. Okay. So, next. Okay, lepas tu, okay. Tu registration number tu nak masuk kat mana? Masuk dekat company profile. Okay, so kita nak pergi ke mana? Company profile. Okay, lepas tu kita masuk remark. Tapi kalau awak tak tukar tadi pun sebenarnya awak tak payah delete. Sebenarnya awak boleh tukar kat sini. Alamak, nampak pula IC saya. IC madam. IC saya. Lepas tu register number 154782 stroke. Lepas tu GST number ada tak? Okay. Lepas tu attention tu siapa? Ada tak attention tu siapa? Ada. Mana? Ada ke tak ada? Tak ada. Lepas tu address number letak number 55, 57. Buat. Siti Panda Lahu.
Update selalu. Madam, Siti dia bukan Petaling Jaya. Betul. Awak tulis tukar Petaling Jaya. Postcode 07500. Phone 356. Okay, fax 0356 37 0117. Email tak ada. Okay, settle. Okay, ada apa-apa tak lagi? Report header. Report header. Okay. Set report header. Save. Save. Allah, senangnya kan. Okay. Macam mana pun, walau kita belajar kita ada ikut step, tapi step tu kita follow workbook 1 tau. Tapi awak kena tengok awak punya soalan ni sampai yang mana dulu. Okay, so next dia suruh buat part B tu maintenance. Okay, so maintenance ni awak akan maintain account. Lepas tu ada note kat situ, Maybank is the sub accounts of the under the cash at bank tu akan under sorry. Maybank is the sub. So awak pergi dekat cash at bank. Okay, saya tunjuk yang Maybank ni So macam ni kita nak maintain account, kita nak pergi kat mana? GL, maintain accounts. Okay, so dia cakap kat situ, saya tunjuk Maybank je Maybank is the sub of the cash at bank. So tekan kat sini, create new. So GL code dia adalah 310 Maybank. Tak boleh. So macam mana ni? Kalau tak macam mana ni? Saya salah kod. Satu. Betul? Boleh. Betul. Sebab kat sini dia punya special account dia adalah bank account. Tengok kat situ. Ada bank account. Okay. So yang ni je yang penting ni. Yang lain awak kena tambah. Ada land and building, pergi dekat non-current asset. Dia tak ada lagi kan? So create baru. Letak 200, 500. Land and buildings. Okay, special account types tak ada. Okay. Lepas tu non-current asset juga. Kita create news. Okay, dia ada 200. 505. Accumulated DRN and N building. Special account dia, klik ni. Okay. Okay, teruskan yang lain.
Ya dah? Idina? Oh Idina. Ya saya. Idina tak boleh minggu depan Saya dapat cuti seminggu. Bukan cuti lah, pulang ke rumah. Okay. So saya rasa minggu depan ni tak jadi ni test kita. Nantilah saya bagi tahu bila Nanti kami akan bagi tahu bila daripada semasa ke semasa. Sorry Sebab minggu depan ni hari Selasa saya pun lupa ada goal kit untuk ACCE tu. So minggu depan mungkin Selasa dengan Khamis tak ada, tapi tengoklah macam mana, nanti apa-apa saya akan update. Ataupun mungkin kalau awak dapat maklumat daripada kelas lain, nanti apa-apa tanya dulu. Okay? Okay, madam. Okay. Okay. So, sekarang ni dah masuk maintain accounts. Dah habis tak? Masuk je semua tu. Dah, madam. Okay. Kita dah maintain account. Lepas tu kalau pergi kat B2 tu, dia cakap below is the profile of your customer. Okay. So bila macam tu awak kena maintain customer pula. So maintain customer pula. So create new. Okay, masuk. Otaka, music. Barrier tak ada, kena tambah. New code Perak. Save. Please. Perak. Agent low. So sama dia punya cara ni sama je. Create new. So ada low. Description dia pun low. Save. Okay, browse low. Okay, currency tak adalah. Lepas tu credit terms 30 days. Okay, dah. Done. So buat. Sorry kejap Sekejap, saya nak tengok kejap. Okay, so sambung saya nak awak buat pula yang maintain supplier tu.
Okay dah. Madam, Ya. nak tanya, contohlah dia bagi amount tu 300, dia harga asas unit tu 200. Tapi dia tulis kat soalan tu dia jual 300. So kita nak ambil amount 300 ke 200? Yang mana? Soalan ni mana? D4 D4. yang D donkey After stock tu. After stock take tu. After stock take tu ke? betul? Aku lambat. Okay, macam mana? Soalan awak? Kan apa dia tu, Charity Music Enterprise tu yang tamas dia apa tu? Drum tu patutnya harga dia 139. Yang tu purchase kan? Okay. Tu purchase kan? Betul tak? Betul. Bila purchase kita akan ambil cost. Sebab tu dia ambil 1299. Kita beli kan? Kita akan refer to the reference cost. Harga dia 1399 yang dia bagi dekat Yang tu harga jual. Mana? Yang mana? Fairy Tale Music tu. yang dekat stok tu. B5. B5 Fairy Tales Music. Mana ni saya tak nampak. Okay, tagak Tama kan? Tama, 1399. Lepas tu dia beli pada 1299. So awak kena ikut 1299 tu. So nanti awak kena masukkan lah. Kan dia ada kat bawah tu. Yang kita bila kita masukkan kat bawah tu ada cost kan? Different cost tu kan? Different cost dia memang dia letak 1399 sebab dia auto daripada maintain stock tu. So kita tukar kat situ 1299. Okay, madam. Okay. So yang ni awak dah buat ke ataupun nak buat balik ni? Kalau tak saya teruskan je. Saya dah kisah dia belum. Itulah. Okay, tak apa, kita go through. Okay, so yang customer tu kita masuk macam biasa. Lepas tu supplier tu pun kita masuk macam biasa, maintain supplier tu. Okay, lepas tu kita pergi kat B4 tu. Okay, B4 tu kita nak maintain groups. Okay, so bila maintain groups, macam ni kita nak buat maintain groups. Kita pergi dekat stock kan. Maintain stock group. Lepas tu new, masuk. Okay. So yang ni tak ada masalah kot. So nanti buat. So sebenarnya kan, awak boleh je printkan yang soalan yang saya bagi ni. Lepas tu awak take note kat situ. Apa step dia. So kalau contohnya B4 ni, step dia pergi dekat stock. Lepas tu pergi dekat stock, lepas tu maintain stock group. Lepas tu B5 tu pula dia nak stock item. So dia punya step dia stock, lepas tu pergi kat maintain stock items.
Okay, untuk maintain stock item tu dekat bawah tu kalau perasan dia cakap opening stock quantity cost. Please insert recording to the reference cost. So kena masuk reference cost ni lah. Macam sama juga. Untuk maintain stock items, kita pilih new. Okay, lepas tu kita akan masuk dekat sini. Reference cost. Ni reference cost, lepas tu ada reference price. Lepas tu opening stock ni, nanti kita akan buat opening stock tu. Macam mana kita nak buat opening stock tu? Macam mana kita nak buat opening stock tu? Dekat open balance. Yes, opening balance. Betul. Okay. Pergi kat mana opening balance? Ni. GL maintain opening balance. Lepas tu? Current asset. Stock. Ni. Lepas tu masuk dekat sini. Masuk apa? Madam, bukan edit dekat bawah tu je ke? Edit dekat bawah mana? Yang opening balance tu. Opening balance tu yang ni. Okay, opening balance yang ni. Yang tadi kau nak bagi tahu lah kita kena buka dekat GL maintaining opening balance ni. Awak pergi dekat muka surat yang sebelah part C tu. Yang 19170 tu baru masuk sini. Kalau tak nak masuk sini, awak boleh pergi dekat GL. Lepas tu maintain stock value. Lepas tu awak pergi dekat 2020. Kan? Betul tak? 2020 dekat 30 hari bulan 6 2020. 36 2020. Edit 2020 kat sini. Kalau tak nak masuk kat sini, terus je masuk dekat yang saya tunjuk tadi tu. Maintain opening balance dekat current asset, dekat stock. Masuk sini, tapi edit lah. Edit, kalau tekan sini pun terus masuk je lah amount dia. Okay. Yang soalan tadi saya cakap opening stock quantities tu, yang tu awak kena masuk dekat mana? Kat mana kita nak tengok? Ni. Dekat open balance dekat bawah. Yes. Ni awak nampak ni. Ni. 8 opening ni kan. Ni awak akan masuk dekat sini. Ni. Unit dia apa, rate dia apa, lepas tu reference cost dia apa. Lepas tu dia cost, units. Lepas tu berapa dia punya reorder. Okay, dah. Masuk dekat sini lah. Rate dia berapa? 8 kan? Bukan. Rate dia 1. Reference cost. Yang ni ambil reference cost tadi tu. 890. Kalau dia regalia lah. Regalia tu masuk 890. Kat mana kita nak masuk opening stock quantity 8 tu? Ni. Ni kan? Dekat quantity. Ni, pergi dekat opening balance. Lepas tu masuk dekat cost. Lepas tu masuk dia 8 kat sini. Betul tak? Take note dekat sini. Sekejap take note dekat sini. Yang ni awak kena take note. Yang ni awak take note. Bila kat sini kan kita maintain dekat stock items. So mesti kat stock item. Lepas kat sini pergi dekat opening balance ni. Lepas tu kita akan pergi dekat quantity dia. Lepas tu letak dekat reference cost dia berapa. Reference cost dia kita akan follow yang ni lah. Sebab dia dah mention kat sini. Itu saja. Nanti dah masuk maklumat untuk stock item ni jangan lupa pergi dekat opening
balance kat sini. Yang ni kena catat ni. Clear tak yang ni? Madam, Ya, madam. Ya. Ya, ada soalan? Madam tadi yang Madam tadi yang kata yang stok tu kan, boleh Madam ulang balik tak yang tu? Mana? Yang opening balance tu? Opening balance tu kejap lagi. Oh, Sebab okay. tadi yang ada suara. Salah bukan yang ni kita update dekat opening balance tau. Yang ni kita pergi dekat maintain stock items. Ni. Contoh yang ni kan, ni saya padam. Pergi dekat maintain stock item. Stock. Maintain stock item. Okay, yang ni. So, saya nak create new. So, saya punya code satu adalah R from 1. Okay, lepas tu description saya apa? Regalia beginner from set. Okay, lepas tu dia DP. Stock group dia DP. So saya tak masuk kat sini. Stock group dia. So saya tambah lah. Contoh yang ni DP. Lepas tu description dia DP lah saya letak. Okay. Description dia letak gitar, DP dia drum and CUSSON. Okay. So, cost dia 54, costing method dia 54, lepas tu yang ni masuk macam biasa kan? Okay, contoh saya save. Okay, saya browse, so saya dah ada yang ni. Okay, kejap. Browse yang ni. Ni. Okay. Lepas tu reference cost saya adalah 890. Ni 1349. Lepas tu yang 8 tu nak masuk kat mana? Kita dah masuk yang ni. 1349. Okay. Dah masuk yang ni semua. Lepas tu kita dah letak set kan? Okay, dia punya tu set. So yang ni saya kena tukar. Ni bukan set. Ni adalah apa? Dia bukan unit. Dia adalah set. Okay. So pergi dekat sini. Opening balance kat sini. Masuk. Cost dia berapa? Cost dia adalah 890. Quantity dia 8. Ini. So yang ni yang saya nak tunjuk kat awak ni. Opening balance ni. Cara nak masuk yang ni. Clear? Clear tak? Clear, madam. Okay, lepas tu dia cakap kat sini, musical instrument servicing ni or repair is not in the stock control items. So macam mana kita nak buat ni? Awak kena buat macam mana ni? Ni maksud dia tak ada, is not a stock control items. So kita nak letak tak dalam stock, maintain stock item? Letak tapi anti stock control. Yes. Okay, macam mana nak buat? Okay, new. Dekat atas Lepas tu? letak kod semua, lepas tu yang anti belah kanan tu. Antik sebelah kanan. Ni. Okay. Clear? Kena tunjuk ni. Okay, next. Okay, maintain opening balance. Okay. Macam mana nak buat maintain opening balance ni? Okay. Maintain opening balance ni pergi dekat GL. Betul ke? Maintain opening balance. Lepas tu awak akan masuk semua. Amal yang ni. Furniture. Lepas tu pergi kat furniture. Debit. Okay, debit 4,000. Debit, sorry.
edit, furniture, 4 ni. Okay, lepas tu accumulated furniture. Credit. Jangan salah masuk pula debit credit. Lepas tu land and buildings. Okay, land and buildings. Okay ni. 98,000. Lepas tu Maybank. Tadi dekat sini Maybank. Okay, kita ada Maybank. 63 050 86. Okay. Lepas tu cash in hand masuk 1189.30. Okay. Lepas tu stok ni sama juga. Awak nak masuk sini pun boleh. Terus masuk sini je lah. Tak payah kat maintain stock value masuk sini. Okay, saya nak tunjuk ni nampak ni stok saya dah masuk sini Contoh saya tekan save. Saya dah masuk semua, saya tekan save, saya pangkah. Okay, saya pergi kat GL, saya pergi dekat maintain stock value. Duduk kat sini, awak tengok nampak dia masuk kat sini. Perasan tak? Perasan madam. Okay, so yang lain masuk macam biasa. That is the maintain opening balance. Clear tak Kamaliawan ni? Clear tak? Kamaliawan ni clear tak? Internet tak okey ke apa ni? Betul kat TT line tak okey. Tak okey. Okey, ada soalan? Tak ada madam. Ada medium. Okey. Lepas tu C2. Below table is total outstanding amount. Okay, so sebelum ni dia bagi kita invoice kan? Tapi sekarang dia tak bagi kita invoice. Dia bagi terus macam ni. So awak kena masuk lah. Key in the opening balance detail statement 01, 02 and 03. Okay, so just masuk je lah. Okay, 890 ni refer kat sini. 890. So buat macam biasa sama. Pergi dekat GL, maintain stock value, dekat kita punya current asset. Lepas tu others trade debit debtors. Okay, contohnya Otaka. Okay, ada Otaka kat situ kan. Okay, sekarang ni kita nak kena pergi dekat sebelah debit ke sebelah kredit. Mestilah debit sebab dia adalah kita punya debtor. Okay, so klik invoice, lepas tu masuk amount dia macam biasa. Customer code Otaka. Lepas tu kita punya invoice kita kena masuk satu persatu lah kan. IV 01923. Okay, tarikh 76 07 06 2020. Okay. Lepas tu nilai. Okay, pass invoice. Lepas tu nilai 25. Okay. So sama, buat cara yang sama. Okay, sama juga yang belakang ni. Ya Allah, senangnya. Sama. So kena buat. Ni masuk. Make sure jangan salah masuk tau. So total dia adalah 890. Lepas tu yang ni pun sama. Dia masuk ni. Make sure dia punya total 1250. This one U to musicals. Okay, lepas tu kalau lululan ingat dia ada satu je. So masuk 780. Okay. Lepas tu kita pergi kat sini pula. Ni opening balance untuk supplier. Okay, sama juga. Supplier, awak boleh tengok. Okay, so dia bagi kat sini fairy tales.
Supplier pun sama. Okay. So kita pergi dekat others lah, current liabilities, lepas tu pergi kat creditors. Okay. Creditor ni saya tak masuk. Kan? Tadi kat maintain account tu saya tak masuk nama creditor kita. So awak buat cara yang sama. So nanti contoh saya pergi kat maintain accounts. So saya masuk satu. Contoh saya masuk. Sorry, maintain supplier. Supplier saya nak maintain supplier. Contoh saya masuk satu. Nama company Fairy Tales. Okay, Fairy Tales Music Device. Okay, contoh saya save. Okay, save. Lepas tu extract data. Tak keluar ni. Trade data, edit, supplier, maintain supplier. Apa yang saya tak masuk Supplier ni saya dah masuk, control accounts, OT. Contoh. Okay, else. Tengok ini balance. Current liabilities. Trade, okay. So yang ni kan, so saya edit. Awak tengok kalau creditors mestilah kat sebelah sini, barulah dia ada invoice. Kalau sini dia ada payment, tak boleh. So kita kena invoice. So buat cara yang sama. Faham? Faham, madam? Okay, ada soalan? Madam, So macam exam SKL ni, dia samalah kan semua yang kita belajar daripada awal sampai akhir dengan madam? iya betul, sama je. Apa yang kita belajar tu yang itulah dia. Okay. Okay, madam. So nanti masuk date kita. Yang ni dia tak bagi invoice. So sekarang ni aku kena masuk date dia. Contoh new kan. Okay. So saya masuk Fairy Tales. Lepas tu saya punya invoice. Okay. GIV 9874. Lepas tu date dia 24 06 2020. Bila klik mana-mana blank accounts, blank area kat sini. Mana ni? Okay, plus invoice. So, tukar amount dia adalah 1450. Save. Okay. Senang je kan? Okay. So, yang ni masuk 14 ni. Date ni yang akan buat jadi pas invoice. Okay, satu je hint dia. Satu yang paling penting untuk SQL ni, masukkan tarikh dulu sebelum awak tukar apa-apa. Masuk tarikh dulu, make sure tarikh awak betul. Okay, part D ni dia dah masuk payment tau. Bila payment, ingat kita bayar. So, must pergi kat mana payment ni? Contoh kita bayar kat siapa tau? Kita bayar kat Fairy Tales. So, kita nak pergi kat mana? Customer ke supplier? Opening? Payment tu, payment made to the Fairy Tales. So payment, bila the payment ni, apa? Cashbook entry. Cashbook entry. Bukan kat supplier payment. Bukan kat supplier payment Sebab dia
Sebab dia apa? Official receipt. Dekat official receipt. So kita nak pergi kat mana ni? Tu isi tanya tu. Bukan cashbook entry Kenapa awak cakap cashbook entry? Sebab dia bagi nombor tu OR. Dia bagi nombor tu OR. Yang lain? Tapi dia payment voucher. Bukan OR. Supplier payment. Macam mana? Cepat. Macam mana ni? Kita nak masuk dekat supplier payment ke kita nak masuk dekat cashbook entries? Okay. Kat mana ni? Kita nak masuk dekat supplier payment kat sini ke? Ataupun kita nak masuk dekat cashbook entries? Ni OR. New PV. New PV. Mana ni? Sebab dia payment. A payment made to the fairy tales. Fairy tales. Siapa yang buat payment? Kita ke fairy tales? Kita buat payment dekat supplier. Okay, kita yang buat payment kat supplier. Okay. So, sekarang ni kita dapat official receipt daripada fairy tales. So, kita nak masuk cashbook entries ke kita nak masuk supplier payment? Medal ni soalan mencabar betul lah. Masuk supplier payment. Masuk dekat Nanti supplier. Cashbook entry kan. Takkan nak masuk dulu. Kalau kita masuk dulu nanti dia jadi redundant. Tak tahu. Alah, mana boleh tak tahu. Habis nanti exam tak tahu. Cuba orang lain jawab. Cuba orang lain jawab. Kawan awak suruh orang lain jawab. Cepatlah kawan-kawan yang lain jawablah. Saya tak nak jawab ni. Nampak? Bila saya tekan kod kat sini dia keluar fairy tale. Okey, dia ni kan medium. Kod dia dekat supplier payment ni PV juga. Kalau kod dekat GL cashbook entry, payment voucher pun PV juga. Dia ada dua, PV ada, official receipt ada. Kod dia tak sama. Kod dia kat sini supplier payment. Kat supplier payment dengan GL cashbook entry. Dia akan ada link. Oh. So macam mana? Supplier payment kot mana? Supplier payment. Lagi yang lain? Sebab yang ni macam awak macam tak sure je. So tak nak saya terus bagi jawapan lah. Cuba fikirkan. Cepat. Dia soalan ni senang je sebenarnya. Tapi cuba awak fikir. Kita nak masuk dekat mana?
supplier payment ke kita nak masuk dekat cash book entries? Fikirkan. Supplier payment. Apa Izzat? Supplier payment. Supplier payment. Supplier Betul payment ni. kita boleh transfer dokumen. Macam mana? Kita boleh transfer yang invoice tu. Kita boleh cancel invoice tu. Kita boleh cancel invoice tu dekat sini. Ya. Okay. Awak tengok dekat situ kan dia cakap payment for the outstanding invoice for the GIV 9874. Betul tak? Awak punya the past invoice GIV 9874. Betul. 1450. So awak kena masuk dekat supplier payment, barulah awak boleh knock off kan dia 1,000. So ada balance 450 dekat situ. Okay, so dah tahu kan kat situ kan. Okay, D2 tu in the same day receive the inquiry for the Lulu. Okay, yang tu adalah quotation. So macam biasalah awak kena tahu yang minta kat awak tu adalah customer ke supplier. Lululand tu your debtor ke creditors? Lululand tu debtor ke creditors? Boleh tengok dekat tu B2 tu. Awak punya debtor ke creditors? Debtor. So pergi dekat sales, pergi dekat quotations. So create new, masukkan. So ingat contoh yang ni Okay, masukkan Lulu. Okay, lepas tu yang ni jangan ubah tak payah tekan apa-apa, terus je kat sini sebab nanti dia auto kat sini. Okay, date dia bila semua, lepas tu description dia bawah ni. Sama je. Lepas tu dia cakap issue a cash sales. So cash sales awak kena pergi dekat maintain customer, awak kena create lagi satu cash sales. Sebab kita tak ada create cash sales lagi kan. Okay. So lepas tu D4 after stock tag you decide to purchase stock from the supplier. Okay, D4 tu purchase. So bila purchase awak pergi dekat purchase request kan. Okay, dia cakap terus purchase order. Please issue the purchase order as below. So new. Kita punya ni siapa? Fairy Tales. So masuk apa yang kita purchase daripada Fairy Tales. Ni pun jangan tukar, kita purchase. Sebab dia dah auto kat situ. Sama pula dengan soalan document number. So jangan. So buat sampai bawah. Lepas tu D5 tu quotation. Please issue the quotation. Kenapa dia start daripada QT0002? Saya tanya. Kenapa tak start dengan QT0001? PT1 kita dah guna. Ya, betul, pandai. Okay. D6. So yang tu request for the delivery, urgent delivery. So awak kena issue the delivery order for the Lulu. Okay. Lepas tu D7 tu dia pun nak buat delivery order juga for the U2. Okay, saya nak tanya awak, untuk dua ni kita nak transfer ke kita nak salin balik? Transfer je, tak payah nak salin balik. Walaupun dia tak mention tapi benda tu sama kan. Kalau tak sama pun awak boleh transfer by items. Okay, lepas tu D8. Yang tu, awak receive rental income. D8 ni kita nak masuk dekat mana? D8 kita nak masuk dekat mana? Ni. Kita receive rental ni. Kita nak masuk dekat mana? Ni.
Yang ni lah kan yang dekat Ya, Facebook cashbook entry tu. entries. Okay, lepas tu yang ni nak masuk dekat mana? DO, delivery order. DO. Okay, yang ni issue the sales invoice ni. Ni ambil je lah transfer kan? Transfer juga betul? Transfer je daripada DO. Okay. Sebenarnya yang penting ni yang ni. Yang ada tanda macam ni awak kena baca. Otaka was confirmed QT first time after musical servicing repair tu yang ni. Okay. So please issue. Sebab yang ni dia tak ada ni. Dia tak ada stock control. So awak kena issuekan invoice juga. So boleh transfer Madam, Ya. issue invoice tu sama dengan yang atas tu ke? Yang sekali dengan 1197 tu ke isu yang baru? Yang ni. Haa. Yang ni dia ada dalam ni kan? Dia ada tak dalam ni? Dalam mana? Awak cakap 11 hari bulan ni mana Otaka ni kan? Haa, atas dia tu. Okay. So yang ni dia cakap, okay was confirmed, okay QT 002. Okay sekarang ni quotation kan? Okay quotation lepas tu nanti awak terus je lah. Please issue invoice je lah. Tarikh ni masuk awak sama dengan ni ke tak 11 hari bulan ni Haa, tarikh dia nak letak tarikh apa? 11 hari bulan 7. Jadi kalau letak dua tu dalam satu invoice, Boleh? Bedanya boleh letak sekali je lah kan? Betul sebab dia tak letak pun dokumen number dia apa kan? Haa, betul? Cuma dekat sini dia daripada DO. Satu Dia ada lagi 8 daripada dokumen. quotation. Ni daripada quotation. Okey, boleh. Sebab yang ni daripada yang ni. Mana tadi? Kalau tak silap tadi Otaka. Ni. Nampak ni? Dia daripada quotation. Right. Daripada quotation. Okay. So yang ni D11. D11 ni kita nak masuk kat mana? Masuk dekat cashbook entry juga. Yes, cashbook entries. Lepas tu D12 ni? Dia kata issue journal entry. Journal entries. Okay, nampak ni. The count to be used is Maybank dengan cash in hand. Enter description is cash withdrawals. So kena debit apa? Debit cash in debit cash in hand, credit Maybank. Okay. Lepas tu D13 ni? Cashbook entry. Cashbook entries. Kita bayar apa ni? Kita bayar dekat supplier. Supplier payment ke? Mastro Musical ni kita punya supplier ke? Haa. Sekejap Okay. So yang ni kita nak masuk kat mana? Masuk dekat sama macam tadi payment. Yes. Kita masuk dekat supplier payment. Okay. Lepas tu yang ni pun sama. Supplier payment. Yang ni supplier payment juga. Okay. Yang ni please record the good receive. Yang ni nak masuk kat mana? Good receive. Good received. Okay. Lepas tu yang ni, nampak post dated. So yang ni awak kena setkan dia sebagai post dated check. Apa maksud post dated check tu? Yang set posting date tu. Posting date. Kita dapat 12 hari bulan. Tapi kita boleh
cashkan dia pada 20 hari bulan. So awak kena right click, post date, check tarikh dia yang ni, 20 hari bulan 7. Okay. Yang ni di 18 ni, Return. yes, pergi dekat credit notes. Okay. Receive the purchase invoice. Yang ni Purchase invoice. purchase invoice. Nampak tak? Dia tak sama pun macam yang latihan yang awak buat. Dia berterabur. Kan? Latihan yang awak buat cantik je. Dia buat sales dulu, purchase dulu kan? Tapi yang ni tak. Dia selang-seli. So awak kena tahu yang mana nak masuk dekat payment, kat mana nak masuk dekat cash book entries. Okay. So D20 ni, okay, music brief record this transaction, the supplier payment. So directly supplier payment lah. Okay. Yang ni fairy tales ni pun attach your invoice below. Okay. Delivery order. Okay, jangan lupa. Okay, lepas tu yang ni okay, ni return. Okay. Yang ni bounce. Ni bounce Right click, bounce check. Okay, lepas tu U2 ni amounting 8,000. Okay, yang ni please record this payment. Okay, yang ni apa nak masuk kat mana ni? Cash book. Cash book entries. Sekejap. Customer payment. Customer payment. Sebab tadi dia check dia tak terima kot. Betul? 8,000 ni. U2 ni kan? Ni bounce ni. Nampak? Dia bounce. So awak kena create satu payment yang baru daripada U2 ni. Sebab tadi dah bounce, so kita kena create yang baru. Okay. Lepas tu yang lain ni cash book entries ni. Payment voucher. Sebab kita bayar salaries. Okay. Masuk item, EPF, SOXO. Okay, nampak ni dia dah bagi dah ni. Salaries berapa, credit, check numbers. Yang ni kita bayar apa? Ya, ada tanya Yang B25 tu, macam mana nak tengok kredit tu? Yang ni kita tengok double entries. Tapi nanti awak kena masuk dulu. Awak pergi je dekat payment voucher tu, awak masuk dulu, awak bayar gaji. Kan, awak bayar gaji berapa, lepas tu EPF dengan SOXO. Ni, awak kena masuk 3 benda ni. Pakai account bank apa? Ni. Contoh ni GL, cash book entries. Saya masuk contoh dia PV kan? Payment voucher. So PV, payment tu siapa? CY Lin. Place salaries. Chen Y Lin. Okay, so payment by Maybank. Lepas tu kod kat sini masuk. Sebab saya tak masuk maintain account tadi. So masuk salaries. Kalau ada, okay lah. Ada tak salaries? Berapa kod dia? 904 904. Okay ni. So tak, amount dia 3,000. Lepas tu ada apa tadi? EPF kod dia 24420. Negatif lah kan? Okay. Lepas tu kita ada kod apa lagi satu? SOXO
430. So. Okay. Berapa? 14. Okay, contoh saya save. Dia to enter check. Okay, amount. Tarikh bila? Julai 29 Julai 2020. Lepas tu check number. MBB. Lepas tu check number dia berapa? Maybe B 03 62. Lagi apa lagi saya tak masuk Okay, dah lah kan? Okay, save. So, kalau saya right click, show double entries. Ni saya tak letak negatif ke? Okay, sorry ni. Sekejap saya edit. Ni. Negatif. Save. Saya right click. Ni. Nampak? Dia jadi macam ni. Sama tak? Sama tak? 3,000 yang ni je, nilai belakang sebab dia sistem kan. So 240 1475. Yang ni cara tengok dia. Tak pun awak close, awak letak control, tekan O. So dia terus keluar. Tak payah nak right click, lepas tu show double entries. Okay, done. The last one, kita bayar apa ni? Kita bayar apa ni? Mobile kita. Okay, kita bayar telefon and fax. So kita akan pakai payment voucher, PV. Dekat cashbook entries. Habis. Tetapi jangan lupa, jangan lupa apa? Sebelum kita backup dengan ni, masuk dulu stock, month end, balance. Faham? Kat mana nak tengok month end stock balance tu? Kat mana nak tengok? Stock, month end balance. Lepas tu pergi dekat tarikh dia. Bila? Tarikh dia bila, lepas tu apply. Ambil amount yang dekat sini. Update dekat value. Stock value. Okay. Jelas? Jelas, madam. Okay. Habis. Yang tu je. Selama 3 jam awak kena buat yang tu. Susah tak? Sebab saya tak boleh tunjuk satu. Nanti habis 3 jam. Betul? Kalau kita buat satu, kita akan ambil masa. Dan lagi satu ingat. Bila awak buat nanti dalam exam, awak tak ada masa nak selak-selak buku. Sebab itulah daripada awal saya cakap, saya mention dekat awak, kena take note step dia. Is it clear? Step tu yang akan bantu awak. Kalau tak silap, kita boleh bawa buku. Tetapi awak buat buku, betul, hora-hore. Tetapi awak tak ada masa pun nak silap benda tu. Percayalah cakap saya. Kalau awak silap, so awak akan ada masalah untuk habiskan awak punya transaction tu. Boleh? Boleh. Okay, good. Okay. So sekarang sebenarnya kita dah habis. Okay. Awak sebenarnya boleh je buat balik awak punya soalan. Awak boleh buat
global resources, awak boleh buat wahaha dan awak boleh buat e-stream ni. Awak guna 3 je. Apa-apa pun awak guna latihan yang ada, awak buat je balik. Nak tengok awak boleh buat tak dalam masa yang ditetapkan. Tapi kalau awak buat macam saya ni, boleh ni okey ni. Tak boleh, awak tak boleh, awak kena buat. Kalau awak tengok go through macam ni kan, okey yang ni masuk ni. Okey yang ni boleh ni masuk kat sini. Kalau awak buat macam tu, awak study macam tu, memang sorry to say lah, awak takkan boleh dapat jawab. So kita dah habis sebenarnya SQL. Saya dah go through. So saya nak tanya, the last, ada masalah tak? Saya rasa apa yang kita buat dekat SQL kat sini sebenarnya dah cover dah. Kalau awak dapat buat e-stream ni betul, awak tak ada masalah untuk SQL exam. Another one yang tak ada kat sini hanyalah report saja. So make sure awak tahu macam mana awak nak print report. Either Excel ataupun PDF ataupun the others form yang dia required lah. Okay. Boleh? Boleh? Okay. So ada apa-apa nak tanya tak pasal SQL ni? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Macam tak ada, madam. Tak ada Rasa macam tak ada So, can we continue our lessons? Boleh kita continue? Oh, adik-adikku, awak masih ada dekat bumi yang nyata ke dekat alam khayalan kamu? Bumi yang nyata, madam. Masih wujud lagi, madam. Okay. So sekarang ni kita dah habis SQL. Okay, kalau refer awak punya SOW. Okay, topik 1 ni kita dah settle SQL. Topik 2 will be your assignment. Kita akan bagi assignment. Sekarang ni kita nak go to the chapter 3 for the half an hour. For the Microsoft Excel. Okay, are you ready? Ataupun nak rehat sekejap? Ada yang nak pergi tandas ke apa ke? Nak rehat, kalau tak nak rehat kita teruskan. Kalau tak nak rehat kita teruskan. Tak nak rehat Tak apa, madam, teruskan. Tak sabar nak habis kelas kan? Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, this one, okay, yang ni nanti saya akan share kan. Okay, tapi take note lah yang mana benda-benda penting ni. Okay, saya nak tanya awak. Awak biasa tak guna Excel? Ataupun awak guna spreadsheet ke? Which one? Biasa dah biasa dah buat Excel Betul, madam. Dah biasa pakai. Biasalah juga. Lepas tu ada tak yang expert Excel ni? Ada ke dalam kalangan awak ni expert Excel ni? Iman, ya Allah. Expert Tak. Tak tipu, Tini expert lagi. Okay. So, yang ni introduction of the Excel. Sebenarnya kita macam sebelum ni kita pakai je Excel tu. Tapi kita tak tahu pun apa function-function Excel tu kan. Okay. Kali ni kita tengok. Okay. Untuk topik 1 ni. Okay.
Kejap, sebelum tu saya buka dulu. Okay, untuk topik 1 ni, kita akan tengok, okay, the Excel spreadsheet and its basic functions, and then element in the Microsoft window, relative sales referencing and absolute sales referencing, data, formulas, function and worksheets, chart, saving and printing worksheets. Okay, sorry yang ni, record the company, yang ni tak ada, yang ni lah kan, chapter 3. So kita banyak lagi ni, chapter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, barulah habis. So sekarang kita baru kat sini. Sebab tu saya nak, kalau boleh saya nak mulakan hari ni juga. Okay, so now we are going to start. Okay, tapi saya akan start daripada ini. Okay, kita akan start daripada sini. Okay, SQL saya boleh padam. Okay. So, introduction spreadsheet ni is the large accounting ledger page, is many columns and rows. Sama je, Excel pun sama juga. Show the various quantitative information useful and managing business. Okay, is the commonly used to gather large amounts of the financial data. Lepas tu computer spreadsheet ni sama. Computer dia, interactive computer applications for the organization, analysis, storage data in tabular form. Tabular form ni maksudnya jadual. Spreadsheet are developed as the computerized simulations of the paper accounting worksheets. Biasanya accounting lah. Accounting ni memang kita, kalau awak pergi mana-mana pun dia akan pakai Excel ni. Okay. So Microsoft Excel ni memang kita common lah dengan kita. In our daily life, in our studies. So in one of the electronic or computer spreadsheet, program can be used, enter and organize data. Platform any application that requires the analysis and manipulations of numbers. Sebenarnya sama je. The last one, the database program to organize. Nampak? Track the large quantities. Bezanya kalau kita words ni dia tak boleh track tau. Tapi kalau Excel ni kita boleh track, kita boleh find dia. Macam-macam cara lah kita boleh, tapi kita akan belajar daripada basic. Okay. So purpose dia, preparations, lepas tu preparation of statement, and then ensure the speedies, completions of the accounting works, uniformity, consistency, lepas tu provide the number of powerful features, lepas tu can prepare the analysis space, mathematicals, financials, statisticals, lepas tu numericals. Okay. Lepas tu yang ni dia. Kalau boleh, saya nak awak printkan benda ni, yang untuk muka surat 3 ni, awak tengok. Kadang-kadang mana tahu soalan, yang ni keluar soalan tau. Untuk start Excel ni, dia dah start final awak. So kita tak tahu final awak dia keluar apa. Okay. So Excel ni, kalau awak perasan, bila awak buka Excel, saya nak semua buka Excel. Semua buka Excel. Contoh nak buka Excel, awak akan keluar yang ni. Betul tak? Bila awak nak buka Excel, dia akan keluar yang ni dulu. So kita akan keluar blank ni lah. Kan, kita akan pilih blank. So awak akan keluar yang ni. Betul tak? Okey tak? Internet saya okey tak? Lag ke? Dengar ke? Atau tak dengar? Internet saya lag ke? Dengar madam. Dengar Okay. So biasa kita tak ambil tahu pun apa ni. So kita tak tahu. Okay. So kalau awak nak tahu, okay. Yang ni adalah quick access toolbar yang atas ni. Okay. Yang ni menu. Ni menu Okay. Okay. Yang ni our Excel file. Ni. Yang book 1 Excel yang ni Yang ni Excel files. Yang ni menu kita lah Ni menu kita, file ni, sorry. File ni menu kita. Yang home, insert, layout, pay, layout, formula, data, review, view, help ni. Yang ni common data. Common text. Okay, sorry, common text.
Okay. Yang ni common group. Nampak tak? Kita ada font, kita ada alignment, kita ada number, kita ada style, kita ada Excel, kita ada editing. Yang saya baca ni adalah common groups. Maksudnya yang semua ni disatukan dalam satu group yang yang memiliki similarity lah. Dikombinekan je. So kalau kita nak tengok font, kita tengok di sini. Kalau kita nak tengok alignment, dia tengok sini. Dia berkaitan dengan alignment je. Kalau numbers, dia berkaitan dengan ni je. Kalau style, conditional formatting, yang ni. Kalau yang ni dah common group, yang dalam ni mestilah common item kan? Betul tak? Yang ni adalah common items. Lepas tu yang semua ni, ini adalah ribbon. Ni ribbon. Habis yang atas. Ni common lah, common. Dia tak panggil common item, common lah. Yang ni common group. So yang ni macam tadi saya cakap, dia punya Excel file yang ni, tapi yang dekat area sini, ini adalah title box. So yang A, B, C, D ni adalah column header or column letter. Sebab ini adalah column ni. Satu ni column. Bila tanya column, ingat ni column kita. Kalau yang ni dah column, yang A, B, C, D, yang number ni pula, ini adalah row header. Yang ni row kita. Row kita. Row header and row numbers. So, kalau saya tekan kat sini, yang saya tekan ni adalah active cells. Saya tekan ni. Whereas I tick this one in the Excel, in the space this one, is called the active cell. Dah habis kat atas, dah pergi kat sini, kita go to the below this one, the bottom one. The sheet ni, yang kita letak sheet 1 ni, ini adalah dipanggil sebagai sheet tab. Kalau kita tekan tambah ni, yang tambah ni kita panggil sebagai insert worksheet icons. So kita nak insert kan? So sebab tu dipanggil insert worksheet icons. So yang ni our status bar. Kalau macam ni dia ready lah. Kalau kita minimize dia tak ready. Macam tu. So ni ready lah yang ni So dia bagi kat sini. Lepas tu yang ni is our zoom slider. Kita nak tengok dia. Kalau kita buka ni zoom slider, kita nak dekat, kita nak jauh. Sebab tu dia panggil sebagai zoom slider. Yang ni apa ni? Yang ni apa ni? Ada normal, ada page layout, ada page break preview. Apa nama ni? Apa nama ni adik-adikku? Ya Allah, budak-budak ni tidur ke apa ni? Layout selector. Yes, layout selector. Ni layout ni. Nampak kita ada normal, kita ada page layout, kita ada page break layout. Kalau ni selain daripada kita boleh tengok kat sini, yang ni kita punya quick access lah. Quick access kita kat sini, tapi maksud saya quick access to the page layout ni. Lagi satu kita boleh tengok kat sini, preview yang ni nampak ni, normal, page break preview, page layout. Benda yang sama. Kalau saya tekan yang ni, kan? Kalau saya tekan yang ni, ni. Awak tengok kalau saya tekan yang ni normal. Ni page layout. Kalau yang ni page break preview. Sama tak dengan yang ni? Sama tak? Tak sama? Sama. Tak sama pula. Yang tak sama tu nampak sangat dia tak dengar. Tarik telinga dia ni Kang. Sama. Ni normal. Ni page break preview. Yang ni pun page break preview. Yang ni page layout. Ni pun page layout. Sama.
Okay. So kita pergi normal balik. Okay. Ada soalan? Any questions? Tak ada madam. Tak ada wish bagus ni, tak ada. Okay. Yang ni dia punya ni lah description yang saya bagi tu. Okay. So, bila kita pergi kat sini, file menu ni, kat mana nak tengok file menu ni? Awak pergi kat file. Nampak dia keluar kat sini. File menu kita ni. Okay, file menu ni dipanggil sebagai quick comments. Yang ni. Quick comments. Okay. Saya laju ke? Saya laju tak? Sekarang ni kita nak tengok perbezaan. Perbezaan antara common tab, common, lagi satu common group. Yang ni, kita nak tengok tiga ni, perbezaan tiga benda ni. Okay, apa tu common tab, apa tu common, apa tu common groups. Okay, kalau common tabs ni represent the core task carry out in Excel. Kalau common group ni related common that are grouped together. Ni yang saya bagi tahu tadi. Kita satukan dalam satu group. Kalau common saja dia adalah is a button. Directly lah. Macam setiap satu tu dalam satu group tu ada sebanyak-banyak kan. Yang tu kita panggil commons. Kalau common start tu yang atas sekali tu ada file, ada home, ada insert, ada page layout tu, yang tu adalah our common tabs. Okay, ni common tab dia. Ni insert tabs, yang ni page layout tab, familiar tabs, data tabs, preview tabs, view tabs, acrobat tabs. Saya nak tanya, awak ada tak acrobat tabs ni? Cuba tengok dekat Excel awak, ada tak acrobat tabs tu? Ada tak? Dekat Excel awak tu ada tak acrobat tabs? Teruk betul internet awak ni. Dengar tak saya cakap ni? Ada. Ada? Tak ada. Tak ada. Okay, saya pun tak ada kat sini. Sebab dia pakai Excel 2010 tu. Okay. Make sure jelas Sebab ni keluar exam ni Okay. So yang ni dah Yang ni kalau saya pakai slide lah. Okay, slide ni pun saya akan bagi juga. Dia boleh study. Okay, yang ni dah workbook and worksheets. Okay, quick comment, left navigations, to either side, profile. Okay, ni kita dah tengok. Okay, lagi satu kalau pasang dekat sini. Ni. Tahu tak? Ni nampak? Ni adalah quick access tool bar. Yang atas ni dia panggil sebagai quick access tool bar. Okay. So yang ni status bar apa, layout, selector, zoom, slider. Yang ni yang belah bawah lah. Ni yang belah bawah ni awak boleh baca. Our status bar, layout bar and also zoom slider. Okay. Dan okay. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Sebelum kita masuk entry data ni ada soalan tak?
Ada soalan tak? Tak ada madam. Tak ada. Yang lain ada soalan tak? Okey ke? Okey je madam. Okey internet okey dekat hostel tu? Okey Okey madam. Okey. So, boleh tak kita stop sampai sini sebelum kita masuk entering data? Just this one the overview about the Excel. Tapi next class kalau saya tanya kat mana quick access toolbar, kat mana status bar, kat mana layout selector, kat mana common group, kat mana row header, kat mana title box, kat mana sheet step, kat mana insert. Kalau tak tahu kita denda, boleh? Boleh tak? Boleh madam, boleh. Boleh, okey. Setuju. Saya dengar seorang cakap pun dah okey dah. So dia setuju so kalau tak dapat kita denda Silakan madam. Boleh. Silakan. Okay, so kita stop sampai sini. Nanti minggu depan kita continue. Okay. Kemungkinan kita punya test hari Rabu petang. Kemungkinan saya cakap maybe. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu. Okay. If no question from you, we dismiss our class with tasbih kifarah and surah wal as. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you madam. Assalamualaikum madam. Bye-bye. Salam madam. Thank you madam. Thank you madam.